Terlalu obses dalam sesuatu perkara boleh mendatangkan kebaikan atau keburukan bergantung kepada jenis obsesi. Namun begitu, obsesi pelik yang keterlaluan menjadikan sebilangan individu sanggup mempertaruhkan nyawa atau kesihatan tanpa menghiraukan kesan buruk yang bakal mendatang. Antara obsesi pelik seseorang yang pernah direkodkan ialah gemar mandi berendam dengan cecair pemutih baju, obsesi suka menarik rambut dan gemar memakan serpihan kaca atau tanah. Selain itu, satu kes yang tular dahulu di mana seorang lelaki mempunyai obsesi terhadap telur sehinggakan sanggup mencuri demi mendapatkan bekalan telur untuk disimpan. Anehnya lagi, 1000 biji telur yang disimpan di dalam peti ais disusun mengikut tarikh tamat tempoh. Walaupun perkara ini dianggap remeh dan tidak penting, namun ia memberi kesan negatif jika seseorang itu tidak mampu mengawal diri mereka. Persoalannya, sejauh manakah pemahaman masyarakat tentang pentingnya untuk mengenali dan mengawal obsesi pelik supaya tidak memudaratkan diri? Adakah obsesi pelik ini normal ataupun satu tanda penyakit? Kembali lagi dalam Wanita Hari Ini, itu tadi antara sedikit perkongsian mengenai obsesi pelik yang mungkin kita sebenarnya tak pernah terbayang pun, yang tarik rambut pun merupakan satu obsesi pelik. Ni luahan ke Fatin? Saya kira bukan saja Fatin ataupun saya, tapi anda juga dalam kalangan penonton yang baru sedar bahawa ada kalanya antara aktiviti yang kebiasaan yang kita lakukan merupakan satu obsesi tanpa kita sedari. Bagaimana sebenarnya kita nak tahu apakah faktor-faktor yang menyebabkan kepada obsesi yang keterlaluan ataupun melampau ini? Adakah disebabkan oleh dorongan faktor sekeliling, diri sendiri, ataupun ia juga antara salah satu punca ataupun tanda-tanda awal kepada masalah kesihatan mental? Ini nak terus kita kongsikan bersama dengan tetamu kita pada hari ini, iaitu Puan Sakinah Idris selaku Pegawai Psikologi Klinikal Fakulti Perubatan UiTM. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Baik, silakan Fatin. Kalau kita nak cakap tentang topik obsesi ni kita dah saksikan laporan tadi. Mungkin ada juga dalam kalangan penonton dah faham serba sedikit. Tetapi kalau boleh diperjelaskan secara ringkas apakah yang dimaksudkan sebagai obsesi dan apa pula yang dikategorikan sebagai pelik itu. Silakan. Pelik ni, kalau kita cakap pelik, orang tak buat, kita buat. Okay. Itu pelik. Okay. Contoh dia, ada satu trend dulu yang kita ambil gambar face down. Semua orang obses dengan nak ambil gambar macam tu. Okay. Itu pelik, tapi itu tak dianggap sebagai obsession, tapi lebih kepada trend. Kita nak ikut-ikut. Okey. Obsession ni ialah dia perlu ada dua komponen. Okay. Satu obsesif, iaitu idea atau pemikiran dia mengganggu dia setiap hari. Yang kedua kompulsif. Perbuatan dia dilakukan berulang-ulang. Okey, mengganggu berulang-ulang. Ya. So, dua komponen ni perlu ada untuk kita kata dia sebagai penyakit mental tadilah. Okey. Maksudnya obsesi pelik ni boleh menjerumus kepada pesakit mental, tapi dalam minor lah orang kata. Depends. Okay, dia ada 3 benda yang kita perlu tengok. Minor ke, mild ke, severe ke. So, pertama ialah simptom tu very severe, abnormally severe, sangat teruk. Contohnya saya bagi dia ada satu istilah rhinothylexomania. Orang ni obses untuk korek hidung. Okey. Minta maafkan saya. Teruskan. Contoh kalau saya ada simptom tu. Saya suka korek hidung. Simptom yang abnormal, maknanya dia korek hidung. Dan yang kedua, perlu berpanjangan. Dia ambil masa 1 hingga 3 jam sehari untuk korek hidung. Wow. Okey. Nampak obsesif di situ. Dia lebih kepada habit juga boleh kita katakan, tapi habit yang melampau. Okey. Tapi kita nak tahu juga apakah faktor-faktor yang mendorong kepada terjadinya perkara ini, Puan? Sebenarnya banyak faktor. Satu, genetik. Boleh juga genetik, maknanya saya ada satu patient saya tu, family dia memang orang yang pembersih. So dia tak boleh langsung tengok benda-benda kotor. Memang the house is very clean. OCD. Kalau pergi OCD, yes. So dia boleh menyebabkan penyakit obsesif kompulsif. So itu OCD. Okey, adakah berpunca disebabkan persekitaran sosioekologi dia yang melihat kepada itu setiap hari dan terikut-ikut? Betul. So kalau dia pergi mana-mana pun, contohnya guna public toilet, dia akan letak
kain, dia akan lap betul, make sure that everything is clean. Oh, okey. So that is cleanliness punya type lah. Tapi seawal usia berapa kalau kita tengok obsesi ni boleh bermula? Seawal usia tu, dia seawal usia biasanya dia berlaku kepada dewasa lah. So sebelum 25 tahun dan boleh juga ke 35 tahun. Okey. Dan kalau kita dah sentuh Puan antara faktor-faktor, terdapat banyak faktor yang mendorong kepada masalah ini. Kalau kita cakapkan tadi, yang pertama kepada masalah faktor genetik, tapi mungkin juga ada yang boleh dikategorikan menurut pembacaan, ada orang mengatakan tentang ada juga kaitannya dengan faktor biologi. Tapi sebelum kita nak kongsikan dengan lebih lanjut lagi tentang itu, ada sesuatu yang nak dikongsikan kepada anda penonton. Ini yang sempat kami dapat di laman Sesawang lah. Seorang individu ini mengatakan bahawa usianya di hujung 20-an, berkahwin bersama dengan suaminya di mana inai masih lagi di jari, belum hilang. Tetapi suami dah berani lafazkan perkataan cerai sebabnya suami mendapat tahu bahawa kakinya adalah jenis kering dan kasar. Okey, jenis kering dan kasar. Dia tulis bahasa Inggeris, kita kena translate. Okey. Jadi dia kata sebab masa bercinta dulu tak pernah tengok kaki, tak pernah sentuh sebab sentiasa pakai stokin. Jadi selepas setahun mereka berkahwin dan apabila selepas mereka berkahwin, suami mendapati bahawa isteri ni kakinya kasar dan juga kering. Suami tak dapat terima. Walaupun sebenarnya isteri telah melakukan pelbagai lah inisiatif dan juga usaha pergi buat pedicure, pergi buat foot spa dan sebagainya, tetapi ini masih lagi menjadi masalah dan isteri ni tentang mencari solusi. Bagaimana sebenarnya untuk menyelamatkan perkahwinan ni kerana suami mempunyai obsesi terhadap kaki yang lembut, yang cantik dan sebagainya. Bagaimana ni Puan? Adakah ini boleh kita kategorikan sebagai obsesi ataupun ada kategori-kategori lain yang boleh dikategorikan terhadap suami ini? Solusi itu kepada suami bukan kepada isteri sepatutnya. Sepatutnya suami yang perlu mencari solusi. So itu memang pelik lah. Itu memang pelik. So macam saya katakan tadi, obsesi ni perlu ada dua komponen. So kenapa dia rasa dia suka kepada kaki yang lembut? Apa idea dan pemikiran dia masa tu? Okey. So yang menyebabkan kesan yang teruk lah, which is nombor 3 tadi yang saya nak cakap ialah fungsi harian seseorang tu akan terjejas. So bila yang suami ini suka kepada kaki yang lembut, maknanya fungsi harian dia, contohnya dia melakukan perkara, kesan dia melakukan perkara yang tidak sepatutnya lah. Daripada berkahwin kepada penceraian. Kadang-kadang kita menjadi, bagi pasangan dah mendirikan rumah tangga, wanita khususnya sentiasa cuba menjadi yang terbaik untuk pasangan mereka. Tetapi kalau kita lihat ada dalam kalangan pasangan kita mempunyai masalah-masalah tertentu, mereka ini yang perlu dibantu untuk mendapatkan rawatan. Fatin, Puan dan juga penonton, kalau kita lihat kes-kes sebegini banyak dikongsikan di luar negara. Di awal tadi sempat juga saya kongsikan tentang seorang jejaka ini yang obsesif terhadap Britney Spears sehingga sanggup menghabiskan wang sebanyak ratusan ribu ringgit untuk mengubah wajah beliau kepada rupa Britney Spears. Ada seorang lagi yang mana obsesi terhadap Angelina Jolie yang juga sanggup melakukan pembedahan sehingga bibirnya lebih tebal daripada Angelina Jolie dan wajahnya kelihatan seakan-akan Angelina Jolie. Kalau kita lihat tentang perkara-perkara ini yang sanggup tadi Puan ada katakan melibatkan gaya hidup kita. Sanggup menghabiskan wang ringgit, ratusan ribu ringgit. Kemudian kita nak dilihat sama seperti orang yang kita suka tu. Adakah ini boleh kita kategorikan sebagai obsesi ataupun telah masuk ke dalam kategori penyakit mental yang juga mungkin boleh mendatangkan kemudaratan? Ya, dia kadang-kadang kita boleh fikir juga satu trend. Ada setengah orang terikut-ikut nak buat sesuatu yang benda yang dia suka lah, trend nak dapatkan rating tinggi, for example, nak orang seeking attention, perhatian, nak orang tengok dia sebab bila dia muka Britney Spears. So obsession ni dia lebih kepada satu benda yang berulang dan dia daripada habit. Kalau habit kita tu contohnya kita yang Fatin kata tadi yang rambut tadi. So ada setengah pesakit saya, dia ada habit untuk bila dia study dia akan cuba buat main rambut. To some extent rambut dia tercabut dan dia akan macam ada berlubang kat sini. Betul. Belum okey lagi. So itu kesan dia ialah membahayakan kesihatan. Tapi pada mereka yang mengalami obsesi yang mungkin tak sedar, mereka tahu tempoh berapa lama yang mereka akan buat ataupun
bagaimana agaknya pendekatan kepada mereka untuk berhenti sebab memudaratkan boleh botak ataupun duit boleh habis, segala pengorbanan kan? Satu cara boleh buat adalah distract your mind lah. Sebab dia lebih kepada pemikiran. So ataupun idea kita yang benda tu macam syok. Ralik lah orang kata. Ralik. Lepas tu kadang-kadang kita nak reduce the feeling of anxious. Cemas, ragu-ragu. Macam dalam masyarakat kita kata was-was. Kan ada setengah orang kalau nak pergi ambil air semayang tu, bila dia ada penyakit was-was ni, dia akan ambil banyak kali. Itulah ulangan, itulah kompulsif. Sama juga macam kunci pintu, dah kunci ke? Ya, betul. Kunci balik. Itu pergi kerja obsessive compulsive, yes. Tak tutup Gas dan apa sebagainya. Okey, kalau kita cakap tentang obsesi ni, mungkin semua dalam kalangan kita ini mempunyai obsesi tertentu. Betul. Sama ada ia dilihat orang kata over ataupun tidak lah kan, pelik ataupun tidak. Ada dalam kalangan orang dia suka cium bau stokin, ada orang dia suka cium bau ketiak, ada orang dia suka bau masam-masam dan sebagainya. Tapi bagaimana sebenarnya kita nak memberitahu kepada masyarakat bahawa perkara ini sebenarnya boleh dikawal dan mungkin juga jika tidak dikawal sesuatu perkara yang pada awalnya kita gelak ataupun kita anggap satu perkara yang biasa-biasa, tetapi kalau dibiarkan boleh mendatangkan mudarat dan juga boleh mengganggu gugat kehidupan sendiri dan juga insan lain. Saya suka tagline COVID-19. Kita jaga kita. Saya rasa benda tu, tagline tu boleh apply dengan kita punya situasi juga dan apa-apa juga situasi yang mana kalau kita nampak kawan kita ataupun keluarga kita yang ada perkara-perkara obsesi pelik ni, kita perlu buat sesuatu. Contohnya advice dia untuk jumpa dengan pakar, supaya benda tu tak membahayakan diri dia, orang sekeliling ataupun dia bawa benda tu ke dalam masyarakat lah. Tapi kadang-kadang macam Puan Sakina kongsikan tadi, bukan bermula daripada usia kecil. Mungkin mereka yang dah dewasa. Kalau nak tegur pun dah menjadi satu sebahagian daripada hidup mereka. Setiap hari diorang lalui benda tu. Bagaimana pendekatan yang mungkin kita boleh dapatkan untuk kita tegur secara orang kata taklah agak sukar sebenarnya. Agak sukar. Tulis note. Agak sukar sebenarnya untuk tegur bila dah benda tu jadi satu benda yang habit yang dia buat setiap hari kan. Cuba untuk macam kita kata reverse psychology lah. Kita challenge dia punya thoughts. Kalau you buat macam ni, apa yang jadi? Kalau you tak buat, apa jadi? So something like that. Okey, Puan, di penghujung perbincangan kita ini mungkin dapat sesuatu kita war-warkan juga kepada penonton-penonton kita bagi mereka merasakan bahawa diri mereka ataupun insan-insan di sekeliling mereka yang mempunyai obsesi pelik ini dan dikhawatiri boleh mendatangkan mudarat, bagaimana cara untuk mereka mendapatkan bantuan-bantuan tersebut? Okey. So dekat seluruh hospital di Malaysia ni saya rasa kita dah ada Department of Psychiatric. Okey, so perlu berjumpa dengan pakar dan cuba untuk berbincanglah tanya sebab ada setengah sekarang ni orang kalau jumpa psikiatrik ni aku ni gila ke? So stigma tu masih ada tapi sebenarnya tidak. Sebab kita perlu mendapatkan rawatan untuk obsesi macam ni. Kita perlu mendapatkan rawatan untuk masalah-masalah sebegini. Kadang-kadang ada masalah ini kita pandang ringan, kita anggap ia satu perkara yang sangat-sangat remeh. Dan sebenarnya kita ada sedikit masa lagi, Puan. Kalau kita cakap tadi tentang rawatan ya, tapi sekarang ini kalau kita cakap tadi kita segan untuk pergi mendapatkan rawatan kerana ada stigma dalam kalangan masyarakat. Tetapi kalau kita lihat orang di sekeliling kita itu mempunyai obsesi sehingga kadang-kadang mencederakan diri mereka tanpa mereka sedari, bolehkah sebenarnya kita terus pergi ke hospital tanpa kita berjumpa dengan doktor di klinik ataupun kita boleh bawa mereka berjumpa dengan pakar psikiatri? Biasanya kita akan advise untuk pergi ke bila dia buat dah melakukan sesuatu yang severe lah kita kata, bawa mereka ke emergency department. Terus ke emergency, di sana akan ada psychiatrist yang bertugas lah untuk advice on that context. Tapi kita suka juga nak tahu sepanjang pengalaman Puan Sakina sendiri, apa agaknya obsesi-obsesi yang paling pelik lah. Mungkin mereka ada obsesi tu. Ada. Saya ada kenal seorang uncle ni yang rapat juga dengan saya. Dia suka beli barang. Kita panggil hoarding. Suka simpan barang. Minta maaf ya. Banyak duit dia. So dia akan beli, kalau dia suka satu benda tu, dia akan beli 3, 4 ataupun 10 barang. Kenapa? Saya tanya dia kenapa uncle beli banyak. Sebab nanti kalau ada orang birthday ke, saya boleh bagi dekat dia. Okey, itu masalah ke, Puan? Okey. Puan, mungkin kita boleh kongsikan juga lah kepada penonton-penonton kita di penghujung ini apa pesanan yang mungkin nak disampaikan kepada rakan-rakan wanita hari ini. Okay. So jika anda ada ataupun rasa anda ada obsesi pelik ini, segeralah berjumpa dengan pakar lah. Itu saja nasihat saya. Walaupun kita suka beli barang banyak dan simpan bagi kawan-kawan kita untuk birthday.
Okey. Okay, dia boleh ke positif dan juga ke negatif. Yang ke negatif ya. itu mungkin boleh dapatkan rawatan secepat mungkin. Takut nanti memberi kesan kepada orang sekeliling pula. Baik, terima kasih kepada Puan Sakinah kerana berkongsi mengenai obsesi pelik ini. Fiza. Ya, dan semoga apa yang dikongsikan tadi sedikit sebanyak dapat memberikan manfaat berguna kepada kita semua pada hari ini, insya-Allah. Kita nak berehat dahulu.